Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dharu dhahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibuna al-isma sajuzawna bima kanu yaqtarifun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah kasih kepada nazir ataupun pengurusi surau, dan tidak lupa kepada seluruh tatan kuasa surau yang dapat hadir pada pagi ini, dan tidak lupa kepada seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, para alim ulama, para asatizah, para imam dan seluruhnya. Alhamdulillah, pertamanya selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayahnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan bersua muka, diberikan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk kita hadir untuk solat berjemaah fardu subuh pada pagi ini, dan kita dapat solat fardu berjemaah dan dapat sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah suatu kejayaan bagi orang-orang mukmin. Kejayaan bagi orang-orang mukmin yang dapat menjaga solat mereka dengan istiqamah, berjemaah, dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu ialah mereka yang beriman, dan mereka yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Jadi dengan nikmat iman dan Islam, kelapangan masa dan kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat istiqamah dalam menjauhkan segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini insya-Allah, oleh itu marilah sama-sama kita berkongsi dalam kitab ini, yakni kitab dosa tersembunyi bahaya terbesar dalam kehidupan kaum muslimin, yang disusun atau dikarang oleh Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Semua maklum dan mengenali tokoh ilmuwan ini, tokoh ulama ini yang sangat berjasa di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, menyelamatkan umat daripada pemikiran-pemikiran yang rosak, akidah yang rosak, kebatilan-kebatilan yang rosak, korupsi dan sebagainya. Maka Dr. Said Ramadan Al-Buti ini adalah salah seorang manusia yang berjasa, dan dia syahid. Dia syahid, dan dia syahid pada ketika waktu dia menyampaikan ceramah dia, kuliahnya di salah satu sebuah masjid di Syria, tak silap. Dah lama dah, tuan-tuan mungkin dah pernah lihat, tengok sini video dia. Video dia apabila di waktu dia ceramah, bom yang telah diletakkan di bawah meja, bawah meja ceramah dia, meja kuliah dia. Tengok betul ada tak bawah ni, kan? Bila ceramah tu, kemudian masa dia tengah menyampaikan ceramah kuliahnya, meletup, dan meletup. Apabila dia meletup, dia sempat memperbetulkan kopiahnya. Lalu datang daripada anggota yang pada ketika itu Syiah yang menguasai mana Syria, mengelar lehernya, mematikannya. Maka beliau telah syahid pada ketika itu dalam keadaan dia menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan umat Islam di Syria.
Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena kenal akan ulama-ulama kita yang sangat berjasa menyelamatkan umat daripada tipu daya dunia, tipu daya musuh, dan juga menyelamatkan kita di akhirat kelak supaya mana kita ini dapat menghampir ataupun datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih daripada dosa dan noda, dan juga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita nak berkongsi dalam kitab ini yang bagi saya suatu perkara yang sangat berharga. Kerana ianya memberi satu erti kepada kita supaya mana kita mengetahui perjalanan-perjalanan dalam hidup kita ini, supaya mana kita tidak terjebak dengan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ataupun dikatakan dosa-dosa yang tersembunyi yang seringkali kita tak perasan, yang mungkin jadi kita ni biasa melakukannya tetapi kita tak perasan, bahkan ianya membawa dosa kepada kita dan merosakkan amal-amalan kita yang telah kita lakukan daripada sudut zahirnya. Jadi mudah-mudahan seperti mana yang saya bacakan ayat yang berkaitan dengan Allah Taala sebut, Allah firmankan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dharu zahiral ismi wa batinah, innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Yang bermaksud, dan tinggalkanlah dosa yang nyata dan yang tersembunyi, kerana sesungguhnya orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas berdasarkan perkara yang mereka telah lakukan. Allah perintahkan kepada kita supaya kita meninggalkan dosa ini, perkara dan dosa-dosa yang zahir dan juga dosa-dosa yang tersembunyi. Allah Ta'ala tidak menyuruh kepada kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, dosa-dosa maksiat daripada sudut zahir sahaja. Bahkan di dalam hati kita ini perlu kita awasi, kerana ialah punca kepada segala kerosakan, bukan kepada kerosakan pada diri sendiri, tetapi bahkan kerosakan ini akan berlaku kepada umat Islam dan sebagai seluruhnya. Kekuasaan, khalifah dan sebagainya boleh runtuh disebabkan perkara yang berkaitan dengan batin, perkara yang ada pada dalaman seseorang itu, yang menyebabkan jiwa mereka rosak. Apabila jiwanya rosak, maka keseluruhan tubuhnya akan menjadi rosak. Apabila jiwanya baik, maka keseluruhan tubuh badannya akan baik. Allah, Nabi SAW bersabda bahawa ala innal fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahil qalb. Ketahuilah bahawa dalam jasad seseorang itu mempunyai seketul daging. Apabila baik daging ini, maka baiklah keseluruhannya. Apabila dia jahat, maka jahatlah keseluruhannya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya itulah hati. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dalam mukadimah dalam kitab ini sebutkan aspek batin dan zahir dalam agama. Dalam agama, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala ada aspek zahir dan batin. Apa dia? Para ulama bersepakat bahawa perintah-perintah Allah dalam syariah Islam terbahagi kepada dua perkara. Yang pertamanya, perintah daripada sudut zahir. Perintah daripada sudut zahir ialah apa dia? Perkara yang berkait dengan perkataan dan perbuatan yang zahir, seperti puasa, solat, menyuruh kepada kebaikan, yakni amal ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran serta berusaha demi kemaslahatan kaum muslimin, bantu-membantu, yang berbuat baik kebajikan, bantu orang banjir, bersedekah, bayar zakat, pergi umrah dan haji, apa sahaja kebaikan yang zahir, itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Bagi perkara yang kedua pula dalam perintah Allah Ta'ala berbentuk batin, apa dia? Iaitulah disebutkan perkara yang berkaitan dengan jiwa dan hati seperti ikhlas. Ini perintah Allah Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita supaya kita menjadi ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya mengikhlaskan diri kita dalam setiap perkara yang kita lakukan atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tawaduk, cinta dan benci kerana Allah, takut terhadap ancaman Allah Ta'ala dan berharap untuk mendapatkan balasan pahala, serta keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebahagian yang disebutkan perintah-perintah Allah Ta'ala yang duduk dalam hati dan batin, perkara yang batin. Sebab apa?
pengarang kitab ini mengemukakan perkara zahir dan batin. Kenapa tak disebutkan perkara zahir semata-mata? Kerana disebutkan bahawa kebanyakan manusia, mereka hanya kebanyakan manusia menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa yang zahir. Tetapi mereka melupakan ataupun mereka memejamkan mata, meninggalkan dosa-dosa yang berkait dengan perkara yang batin. Sedangkan perkara batin inilah perkara yang akan menyebabkan setiap amalan seseorang itu akan menjadi sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab batin. Sebab itu dalam hadis yang pertama dalam matan Arba'in An-Nawawiyah disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan, sesungguhnya setiap perkara itu dengan niat, dan kita akan mendapat setiap apa yang telah kita niatkan. Bahawa menunjukkan bahawa hati ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam kitab-kitab tasawuf menyatakan bahawa hati ini ibarat raja. Hati ibarat raja. Apabila raja itu baik, maka seluruh rakyatnya juga baik. Nah, begitulah yang memperumpamakan hati itu, bahawa dialah raja daripada segala-galanya, kerana dia bermulanya daripada hati. Begitu juga dengan larangan-larangan Allah, secara umum juga terbagi kepada dua. Larangan Allah Ta'ala juga dibahagi kepada dua. Yang pertamanya, yang bentuknya ialah zahir. Bentuk zahirnya apa dia? Larangan Allah SWT ialah perkara yang berkait dengan perkataan dan perbuatan yang zahir, seperti larangan membunuh tanpa hak. Ini larangan Allah Ta'ala yang berbentuk zahir, membunuh orang tanpa hak, mencuri, berzina, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang zahir. Fitnah mengfitnah dan sebagainya. Apa lagi? Berjudi, meragut, memeras ugut dan sebagainya, bermacam-macam. Itu dosa-dosa yang disebutkan bahawa larangan-larangan yang zahir. Manakala yang kedua ialah disebutkan dosa-dosa yang batin pula. Disebutkan perkara yang berkaitan dengan aspek dalam jiwa dan hati, seperti larangan daripada bersikap sombong. Bersikap sombong, riak, ujub, takabur, dendam, kesumat, hasad, dengki, serta terpautnya hati kepada keindahan dunia dan hawa nafsu. Itu dia. Itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk batin, bentuk dalaman, yang perlu dan kita mesti mengambil berat soal demikian larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala ini, supaya mana amalan-amalan yang kita lakukan ini maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengarang menyebutkan lebih, selain itu apabila seluruh umat Islam juga bersepakat bahawa suatu ketaatan yang zahir yang dilakukan oleh seseorang Muslim, sama ada yang berkaitan dengan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna selagi tidak diperkukuhkan dengan satu lagi ketaatan lain yang berkait dengan perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati. Maknanya amalan-amalan kita ini, kalau kita tak diperkukuhkan dengan amalan hati, perintah-perintah Allah Ta'ala menjaga hati, menjaga jiwa kita, menjaga larangan-larangan Allah SWT yang berbentuk batin ini, ikhlas, tidak mengikhlaskan diri kita kepada Allah SWT, maka tidak sempurna amalan-amalan zahir kita. Dia merosakkan amalan zahir kita, dan ianya tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan masalah yang ada pada hati seseorang. Apabila tidak sempurna ikhlas kerana Allah dalam hati, nescaya ketaatan yang zahir itu tidak akan membuahkan apa-apa pun yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nampak disebut, bila mana tidak sempurna ikhlas, maka amalan zahir yang kita lakukan walaupun banyak, tetapi ianya tidak memberikan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tak sampai. Sebab itu kita tengok ada manusia yang solat, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi melakukan perbuatan maksiat. Walaupun dia melakukan ibadah-ibadah yang lain,
tapi dalam masa yang sama dia melakukan juga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada antara sebab-sebabnya. Perkara yang dikatakan sebab-sebabnya supaya mana kita ini berhati-hati dan berwaspada daripada tersilap langkah ataupun mengabaikan tanggungjawab kita untuk kita melihat dan bermuhasabah diri daripada apa yang ada pada dalam hati kita. Jika jiwa belum terdidik dengan akhlak mulia yang telah diperintahkan oleh Allah kepada setiap Muslim, nescaya tidak guna kesolehan, kehambaan dan ketakwaan yang dipamerkan di khalayak ramai, di khalayak manusia. Kalau kita ni, kalau hati kita tak terdidik dengan akhlak yang baik, hati kita tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, penuh dengan sifat dendam, dengki dan sebagainya, maka tidak ada apa-apa yang kita pamerkan di khalayak ramai tentang kesolehan kita, kehambaan kita, ketakwaan kita dan bermacam-macam lagi di khalayak ramai. Mungkin kita dapat pujian daripada manusia, tetapi kita tidak dapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, matlamat yang utama bagi kita. Hati yang dikuasai perasaan sombong dan dendam kesumat tidak akan berdaya untuk mempersembahkan ketaatan dan ibadah zahir yang penuh dengan nilai kehambaan kepada Allah. Nampak itu? Hati penuh dendam dan kesumat. Mana mungkin hati yang penuh dengan dendam, kesumat, sombong, takabur dan sebagainya nak mendapatkan bahawa amal-amal ibadat ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan sampai. Dia tidak akan jadi cantik, dia tidak akan menjadi lurus. Kerana apa? Dalaman itu, hati yang kotor tadi, menyebabkan tidak sampainya amalan-amalan zahir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hilang rasa kehambaan dan dalam hati seseorang Muslim ketika melakukan ketaatan zahir, maka ketaatan tersebut tidak mampu mendekatkannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Kehambaan tidak ada, rasa sombong, rasa ada diri, ada ujub, ya, rasa diri ni yang paling hebat, kitalah segala-galanya, kitalah memiliki segala-galanya, ya, kita lebih baik pada orang, orang lain lebih hina daripada kita. Jangan begitu. Maka ibadah zahir tersebut juga tidak dapat membentengi dirinya daripada tarikan duniawi. Sebab tu ibadah-ibadah tadi tidak dapat membentengi dirinya daripada tarikan-tarikan duniawi yang menipu. Dunia-dunia yang menipu, pangkat, kedudukan, harta dan sebagainya, bukan tak boleh cari, tetapi dia sudah pun menjadi cinta kepada harta-harta dunia. Dia telah menjadi cinta kepada pangkat, kedudukan dan sebagainya, dan menjadi satu tujuan matlamat dalam kehidupan dia untuk berlumba-lumba mendapatkannya dan menghiraukan, membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menakutkan kita dalam keadaan kita tidak sedar, ya. Serta kegelincaran akibat hasutan syaitan dan hawa nafsu. Golongan seperti ini mudah. Walaupun kita melakukan ibadah, walaupun mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudut zahirnya hati tidak disucikan dengan sifat-sifat mahmudah, tidak dibersihkan dengan sifat-sifat mahmudah, dengan istighfarnya, dengan selawat dan nabinya, dengan zikrullahnya, dengan muhasabah dirinya, dengan dengan qiyamul lailnya, dengan kesungguhan-kesungguhannya untuk bermujahadah melawan hawa nafsunya, maka mudah untuk syaitan mengambil tempat, mudah untuk syaitan membisikkan sesuatu, mudah berasa iri hati, dengki, dendam, salah sangka, sangkaan buruk dan sebagainya, maka akan berlaku pada setiap manusia ini. Maka kedua keadaannya seperti ini, buah-buahan yang melekat pada pohon yang kering, apakah yang dapat dinanti selain ia menjadi layu dan rosak? Diumpamakan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti ini, menyatakan seperti mana buah-buahan yang kering. Buah-buahan yang kering disebabkan apa? Dia jatuh, dia melekat dekat pokok. Buah-buah ni dia kalau jatuh kat bawah dapat manfaat kepada manusia, kita boleh ambil makan. Tapi kalau buah-buah tadi dia masak dah, tapi dia jatuh lekat dekat ranting, dekat dahan yang kering, maka dia akan rosak begitu saja. Maka dia tak sampai manfaatnya, tak sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita kena buat apa-apa saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hukum hakam syariat Islam terbahagi kepada dua bahagian. Ini merupakan antara perkara penting yang diingatkan dalam kitab Allah dengan pelbagai cara dan uslub. Ada dua perkara yang Allah sebutkan kepada kita, yang Allah firmankan kepada hamba-hambanya, supaya mana kita beringat, kita menjaga kedua-dua perkara ini. Seperti mana ayat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dharu dhahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibuna al isma sajuzzauna bima kanu yaqtarifun. Allah kata, dan tinggalkanlah dosa yang nyata dan yang tersembunyi. Dosa yang nyata yakni yang zahir, dan dosa yang tersembunyi. Itulah perintah Allah, larangan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita supaya jaga diri kita supaya tidak melakukan dosa-dosa yang zahir dan yang batin. Kerana sesungguhnya orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas berdasarkan perkara yang mereka telah lakukan. Orang yang berusaha tadi, maka mereka akan dikenakan alasan dan juga azab daripada Allah Subhanahu Taala dengan apa yang telah mereka usahakan atas muka bumi Allah Subhanahu Taala dulu. Atas muka bumi Allah Ta'ala, apa yang mereka buat, itulah yang mereka akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang bermaksud, katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu menghampiri kejahatan-kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi. Tu Allah sebut dalam Quran lagi, yang terang dan tersembunyi. Allah sebut dah tadi, dan jangan menyekutukan Allah Ta'ala kerana dia adalah dosa yang besar. Jangan ada unsur-unsur khurafat, jangan panggil duduk tepi laut, bawa macam-macam daun sana daun sini pelik-pelik, tanglung lah apalah semua, pakai yang pelik-pelik, duduk baca selawat, baca Al-Fatihah, baca campur dengan menyanyi lagi semua. Sebab apa? Nak halau banjir. Tu jangan. Ada unsur-unsur khurafat, menyanyi pelik-pelik apa semua. Makcik tu tudung pun tak pakai. Baca Al-Fatihah pun tak betul lah. Kalau kesalahan kecil itu boleh terima lagi. Kesalahan besar tu, siratal ladzina an'am, dia bantainya siratal ladzina. Kalau semayang tu tak sah tu, salah, dia panggil lahnul jali, kesalahan yang besar. Semayang kita kalau baca Al-Fatihah kesalahan yang besar, maka semayang itu tidak sah, batal rukun kita tu, batallah semayang kita. Sebab tu berhati-hati, dah tua dah tu, duduk buat benda pelik-pelik lagi, nak halau banjir lah, buat upacara pelepas apa benda kat laut dah. Tuan-tuan takkan tak ingat apa yang berlaku di Indonesia, Palu, satu bumi yang banyak mengamalkan ritual sedemikian rupa. Dia buat bagi makan macam-macam, dia masak macam-macam, dia bubuh kepala lembu, bubuh ayam golek, bubuh kambing golek atas tu apa semua, dia hanyutkan dengan perahu, bawa ke tengah-tengah laut. Untuk apa? Untuk bagi penjaga laut makan, supaya tak datangkan bencana, ombak besar, tsunami dan sebagainya. Jaga aman damai, tenang je laut tu. Tiba-tiba apa yang berlaku? Allah Ta'ala bagi musibah yang begitu besar dan dahsyat, yang melebihi daripada tsunami. Kalau kita kata baru-baru ni kita banjir dekat Hulu Langat, air datang daripada hujan, itu biasa. Datang ke sungai, daripada sungai, kepala air, itu normal, adatnya kita kata, maknanya boleh dipikirkan. Tapi di Palu apa yang berlaku? Air keluar daripada perut bumi. Air yang keluar daripada perut bumi, benda yang pelik, yang dahsyat, yang jarang-jarang berlaku atas muka bumi Allah Subhanahu Taala.
Kan? Yang kita nampak pelik dahsyat, lebih dahsyat, dan kerosakan yang berlaku lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya. Kan, kau tengok habis perkampungan pecah habis. Kan, taman-taman habis, tak rupa taman dah. Jalan raya habis, jahanam. Kan, bukan tak boleh turap lagi, tak boleh buat apa dah. Teruk sangat, terlampau dahsyat. Ya, sampai mengubah peta. Peta dunia tu di Indonesia belah Palu tu berlari. Berubah. Begitu dahsyat sekali musibah yang Allah turunkan kepada mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Kan? Jadi maknanya orang-orang macam ni bahaya. Bila mana kejahilan itu setelah sampai pada diri mereka, dia bersifat sombong. Orang kata apa, kalau orang kita kata bahayanya apa, kalau bodoh tak apa lagi, boleh belajar, tapi jangan bodoh sombong. Kan? Orang dah nasihat, orang dah tegur, orang dah bagi amaran dan sebagainya, dia kata tak, dia kata dia betul lagi. Kan? Dia tak mengaku kesalahan dia lagi, sebab dia namakan sebagai jahil murakab. Kan? Itu bahaya. Kan? Kita ni biarlah kita mengaku kita bodoh tak apa, tapi kita boleh belajar. Kan? Macam saya masih bodoh lagi, masih belajar lagi. Kan? Kita sama-sama. Kan? Maknanya belajar, tuntut ilmu ini daripada buayan hingga ke liang lahat. Kan? Sampailah besar, sampailah tua, sampailah kita meninggal dunia, kita menuntut ilmu. Kita mendengar peringatan-peringatan, jangan kita jauh daripada peringatan-peringatan. Kerana orang yang jauh daripada peringatan-peringatan dan nasihat itu adalah suatu perkara yang bersalahan dengan sifat-sifat orang mukmin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah suatu perkara yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman dia suka dengan nasihat. Orang beriman dia suka dengan dalam majlis ilmu. Tapi orang yang tidak sempurna imannya, dia tak suka dengan nasihat. Dia tak suka dengan kuliah, ceramah dan sebagainya, dia benci, tak suka, tak minat dia. Kan? Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim, tak boleh jadi orang alim, jadikanlah kamu orang yang belajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, jadilah orang yang suka mendengar kuliah ilmu dan sebagainya. Kalau tak boleh juga, tak sempat juga mendengar, jadilah orang yang suka kepada majlis-majlis ilmu, orang-orang yang berilmu, kan, orang-orang yang menyampaikan ilmu. Kalau tak boleh juga, maka jangan jadi yang kelima. Wala takun khamisan fatahlik. Maka Nabi kata binasalah, celakalah, jangan jadi yang kelima ni. Siapa dia? Yang kelima ni dia jadi orang alim pun tak mau. Jadi orang yang belajar pun tak mau. Jadi orang yang mendengar kuliah pun, atau mendengar kuliah ataupun nasihat ataupun apa pun tak mahu, tak suka juga. Nak suka pun tak suka, benci pula. Kan, tak suka dengan ceramah kuliah ataupun apa-apa nasihat, tak suka, benci, lawan balik pula. Kan, kata macam-macam, marah macam-macam. Kan, Nabi kata celaka dan binasa orang ni. Sungguh. Dan kita sebut, dan Nabi SAW sebut juga, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa Allah Ta'ala nak bagi kebaikan seseorang itu, Allah akan bagi faham dia dalam soal agama, Allah fahamkan dia. Kan? Bukan kita ni faham, kita faham. Kita bukan maksudnya kita bila banyak beribadah kita faham agama, tidak juga. Kan? Maknanya bila kita banyak beribadah ni, pastikan kita ini faham daripada sudut agama. Kita faham tentang selok-belok tentang ibadah yang kita lakukan, dan dasarnya daripada ilmu-ilmu yang kita tuntut, bukan hanya daripada sudut kefahaman kita yang tersendiri, yang kita faham sendiri-sendiri, bukan. Tapi kita tuntut ilmu, kita bertanyalah kepada orang-orang yang ahlinya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahlinya sekiranya kamu tidak tahu dalam soal ibadah dan soal apa-apa saja yang berkait dengan agama. Sebab tu hari ini kita merujuk kepada kitab ulama ini, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia adalah salah satu sinar yang memberi cahaya kepada kegelapan dunia yang begitu dahsyat dengan maksiat dan kerosakan dan penipuan-penipuan yang berlaku atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa syirik ini dosa yang berbeza dengan dosa-dosa yang lain. Kita sudah tahu lah. Kalau kita melakukan syirik kepada Allah SWT dengan kita melakukan dosa selain daripada syirik,
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa selain daripada dosa-dosa syirik. Allah akan ampun dosa-dosa selain daripada dosa syirik, Allah ampunkan. Dosa syirik Allah tak ampunkan. Bagaimana cara Allah tak ampunkan tu? Apabila seseorang itu mati dia dalam keadaan dia melakukan syirik dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak sempat taubat. Bila dia tak sempat taubat kepada Allah, apa berlaku pada dia? Maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Selama-lamanya dia akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali dan tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah Taala. Itu bagi orang syirik yang tak sempat bertaubat. Kalau yang sempat bertaubat, insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan menerima akan keampunan dia daripada Allah, taubat dia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dosa-dosa yang lain, apa yang berlaku dosa-dosa yang lain, sekiranya kita pernah buat dosa lah, contohlah apa-apa dosa lah, kita pernah mencuri kan, kita pernah Allahumma salli Muhammad, kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang besar kan, contohnya lain, maka seseorang ini walaupun dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bila sampai kepada alam barzah pada hari akhirat nanti, maka dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu dahsyat, supaya mana Allah Ta'ala membersihkan hati-hati, membersihkan dosa-dosanya dengan bakaran azab api neraka Allah SWT. Kemudian dah bersih dia daripada dosa, barulah selayaknya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Syurga tidak layak bagi orang dengan dosa-dosa yang ada pada manusia. Jadi disebutkan bahawa dibakar akan dosa-dosa itu, dibersihkan dulu dalam tempoh yang lama, kemudian barulah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada orang zaman-zaman dulu orang kata, tak apa, kita buat dosa pun tak apa, nanti lama-lama at least kita masuk syurga juga, amboi. Kan? Senang je dia rasa kan. Macam ringan je kena azab tu kan. Dia rasa kerja ringan je, kita tak apa, kita buat dosa, lama-lama kita masuk syurga juga. Jangan begitu. Kan? Itu bukan sifat orang mukmin. Bukan sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan tadi, berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersifat batin, maka dia takut kepada Allah. Dia takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita belajar, dia ada tarhib wa tarhib, tarhib wa tarhib. Tarhib, galakan-galakan kita untuk melakukan kebaikan. Tarhib, ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, supaya memberi ancaman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Tu kena ingat bahawa kita tahulah ancaman-ancaman ini adalah untuk apa? Untuk menjauhkan kita daripada dosa dan maksiat. Takut kepada Allah, tak berani untuk berbuat maksiat, takut dengan azab Allah, takut dalam neraka, takut diazab oleh Allah dalam alam barzah dan sebagainya. Itu dinamakan tarhib, sebagai ancaman kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa maksiat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baik kepada ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu menghampiri kejahatan-kejahatan yang terang daripadanya dan tersembunyi. Terdapat juga peringatan mengenainya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang bermaksud sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuannya dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mensyirikkan, yakni mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Nampak? Kalau kita mengharapkan kita ni sampai jumpa dengan Allah Ta'ala nanti dalam keadaan kita bersih, dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita tidak membawa dosa, maka hendaklah kita melakukan amalan soleh, melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, menjaga amalan kita. Ada orang dia faham, dia kata, dia sebut, bila orang nasihat dia, dia pun marah balik. Dia kata, kau tahu tak, Allah kita masuk syurga ni bukan sebab amalan soleh kita tau. Oh, dia marah sebab orang nasihat dia supaya beramal soleh.
Dia marah orang, dia marah balik, pandai dia. Okey, Allah, kita masuk syurga bukan sebab amalan soleh pun. Ya, memang benar, memang betul. Tetapi disebutkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala masukkan syurga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya apa? Nak mendapatkan rahmat tu mari daripada celah mana? Nak dapat rahmat Allah Taala tu daripada mana? Kan? Ni kita duk petikai orang baik, alah, orang pakai tudung pun buruk juga. Kan? Habis tu, apa alasan kita tak pakai tudung? Apa alasan kita tidak menutup aurat? Sebab itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk petikaikan orang, alah, orang pergi masjid pun, orang pergi masjid semayang tu pun tak berapa sangat pun. Kan? Hati dia orang pun tak bersih sangat. Kalau macam tu, tak kesudahan lah, kita tak berubah lah. Sukar untuk nak berubah bagi orang-orang yang menyebutkan perkara-perkara sedemikian. Sebab disebabkan kejahilannya, sebab dia tidak mahu membuat perubahan. Kan? Sukar untuk dia melakukan perubahan kalau ada orang sejenis macam ni. Memanglah kita ini masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tetapi amal ibadat yang Allah perintahkan kepada kita tadi, disebutkan tadi dia, siapa yang percaya kepada pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mensyirikkan Allah. Amalan soleh itu kena buat untuk mengundang rahmat daripada Allah. Nak mengundang rahmat daripada Allah dengan amalan soleh ni. Jaga solat, jaga ibadah dengan qiyamulailnya, zikrullahnya, jauhkan diri daripada dosa-dosa, mengumpat, mengadu domba, memfitnah, melakukan dosa-dosa yang zahir, melakukan dosa-dosa yang tersembunyi yakni batin, semua kena jaga. Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, bukan duduk saja. Duduk sabut orang tu salah, orang ni salah. Duduk saja. Tu tak jadi begitu. Kan? Ini orang senang. Dia nak masuk syurga, dia nak buat jalan pintas. Dia nak masuk syurga, dia nak ikut jalan shortcut. Ya? Bukan senang untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan senang untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jauhkan daripada hawa-hawa nafsu yang membelakangkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu keadaan dia, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sesiapa pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Jangan, dalam ibadah kita jaga. Dalam kitab Mau'izatul Mukminin, Imam Ghazali sebut jangan kita menyengutukan niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyengutukan. Maksudnya jangan kita buat ibadah tadi disebabkan manusia. Kan? Aku buat ni ibadah je, nampak zahir ibadah dah, sembahyang lah, tapi sebab apa? Sebab takut mertua, itu contoh. Orang muda kan. Dia sebab apa sembahyang jemaah rajin, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Tu apa mertua datang balik kampung duduk sebulan, lama betul tu. Kan? Sebab mertua. Buat ibadah kerana riak. Kan? Kerana manusia lah. Buat ibadah dengan sebab manusia, sebab riak. Riak tadi sebab manusia. Tadi jangan menyengutukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa jua pun. Tak boleh. Bila kita dah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara-perkara lain Allah nak bagi itu terpulang kepada Allah Taala. Allah nak angkat darjat kita, Allah nak tinggikan makam kita, orang nak hormat kita, orang nak kasih kepada kita, itu Allah yang bagi. Bukan itulah yang menjadi harapan dan juga matlamat kita dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sebab apa buat amal ibadah ni? Sebab nanti aku ni kan orang, aku pemimpin kat sini, nanti barulah orang hormat aku. Tak boleh. Aku ni orang yang dihormati kat sini, jadi kalau aku tak buat ibadah macam ni, orang dah tak hormat aku. Kan? Itu adalah satu perkara yang mensyirikkan ataupun disebutkan menyengutukan niat ibadah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi hal ini demikian kerana menyucikan diri daripada syirik dalam ibadah ialah bahagian hukum hakam yang batin secara keseluruhannya. Itu dia. Yang batinnya, syirik ni adalah dosa yang terbesar.
yang mana tidak diampunkan oleh Allah SWT, melainkan kita bertaubat dengan taubatan nasuha, diampunkan oleh Allah SWT. Penyandaran hukum hakam syariah seluruh kepada pembersihan hati daripada perkara keji yang tersembunyi, serta menghias hati tersebut dengan nilai-nilai dan akhlak yang terpuji, merupakan antara perkara yang paling jelas disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang membersihkannya, dan sesungguhnya hampalah orang yang menutupinya dengan kekotoran maksiat. Membersihkan apa ni? Membersihkan hati dan jiwa mereka dengan amalan-amalan soleh, dengan banyak berzikir, dengan banyak bermuhasabah diri, dengan beristighfar, berselawat atas Nabi SAW, membuat kebajikan, membantu di antara satu sama lain. Kan Islam perintahkan kita membantu di antara satu sama lain, bahkan kepada orang bukan Islam sekalipun kita tolong bantu. Dalam masa banjir baru ni kan, membantu kan. Tapi kita kena ada ilmu lah. Kita nak buat baik ni pun kita kena ada ilmu, nak bantu orang pun kena ada ilmu kan. Supaya mana kebaikan kita ni tak jadi kebaikan-kebaikan yang sia-sia, kebaikan-kebaikan yang tidak memberi manfaat kepada kehidupan kita. Contoh seperti mana pembersihan tokong, rumah ibadah bukan Islam kan? Tak dibenarkan, kerana tempat itulah tempat mensyirikkan Allah Subhanahu Taala. Kena ingat, tempat yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu. Kita nak buat baik pun jangan terlampau terlajak. Jangan terlajak sangat baiknya sampai kita tak memikirkan hukum hakam dan sebagainya. Kita boleh tolong sesiapa saja atas muka bumi Allah Taala ni, bahkan orang bukan Islam, orang Hindu, orang Cina, orang apa-apa sekalipun, boleh saja. Tetapi soal-soal berkaitan dengan apa disebutkan kepercayaan, tidak ada kompromi antara kita yang percaya kepada Allah dengan kepercayaan selain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada kompromi kan? Lakum dinukum waliyadin kan? Lakum dinukum waliyadin. Ini juga adalah bentuk-bentuk adalah pahaman-pahaman pluralisme, pahaman-pahaman pluralisme, yakni di antaranya untuk menyamakan semua Tuhan itu ataupun agama itu adalah sama. Yang tu pahaman-pahaman tu bahaya. Bila dia buat macam tu, pahaman mereka tak apa kan, ni kan pun baik juga, tokoh ibadah pun baik juga kan, dia orang pun beribadat juga kan, Tuhan kan semua sama, semua agama tu kan sama. Maka rosak binasalah akan akidah kita kan. Orang yang kepercayaan sedemikian ini, maka dia kena bertaubat kepada Allah dan mengucap kembali 2 kalimah syahadah kan. Tak boleh kita kalau kita berfikiran begitu, habis rosak ya. Dan sedia maklum, okey. Jadi kita berhenti situ dulu insya-Allah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti situ dulu, insya-Allah kita jumpa lagi, akan pada akan datang kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada siri yang akan datang. Jadi saya minta maaf salah silap dalam menyampaikan kuliah pada pagi ini. Mungkin ada kesilapan dan kelemahan daripada pihak saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.